Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera saudara. Bersua kita sekali lagi pada pagi ini dalam rancangan Forum Khas Pendidikan Moral dan seperti mana biasa dari Studio 3 bahagian Teknologi Pendidikan, Kementerian Pendidikan Malaysia kami bawakan forum untuk para penonton, para pelajar, ibu bapa dan guru-guru sekalian. Pada kali ini dalam rancangan Forum Khas Pendidikan Moral kami akan membicarakan satu lagi topik yang agak hangat juga iaitu menangani masalah salah laku pelajar di sekolah. Para penonton sekalian, masalah salah laku di kalangan pelajar kadang-kadang agak memeningkan kepala juga jika kita fikirkan. Pelbagai kes-kes salah laku kerap menghias di akhbar-akhbar dan juga media-media elektronik. Pelbagai andaian mengapa ia berlaku dan cadangan untuk mengatasi masalah ini sering dilontarkan kepada kita. Hari ini kita akan membincangkan secara khusus melihat punca segala masalah ini. Mungkin juga melalui perbincangan hari ini kita sedikit sebanyak akan memahami mengapa gejala salah laku ini kian menular di kalangan pelajar-pelajar kita di sekolah. Selanjutnya adalah diharapkan dalam perbincangan ini juga kita akan dapat beberapa cara untuk mengurangkan gejala ini dari terus berlaku. Sebelum kita mulakan perbincangan pada pagi ini, ingin saya perkenalkan tiga orang tetamu kita yang telah kita jemput khas ke studio pada pagi ini. Di sebelah kiri saya ialah Dr. Amir bin Saleh, Ketua Penolong Pengarah Unit Penyelidikan, Bahagian Penyelidikan dan Dasar Pendidikan, Kementerian Pendidikan Malaysia. Assalamualaikum Dr. Amir. Waalaikumsalam. Di sebelah kiri beliau ialah Profesor Madya Dr. Rozumah binti Baharudin, Timbalan Dekan Fakulti Ekologi Manusia Universiti Putra Malaysia. Selamat datang ke studio, Prof. Terima kasih. Dan di sebelah kiri beliau, di hujung sana ialah Encik Siva Subramaniam, Setiausaha Agung Kesatuan Perkhidmatan Perguruan Kebangsaan KPPK. Selamat datang ke studio, Encik Siva. Assalamualaikum dan salam sejahtera kita ucapkan juga kepada ahli panel kita yang telah kita jemput khas pada pagi ini dari 10 buah sekolah di sekitar wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Dan berbalik kepada tajuk perbincangan kita pada pagi ini, menangani masalah salah laku pelajar di sekolah. Dan kami berharap agar guru-guru dan juga para pelajar di studio akan turut sama memberikan pandangan dan juga soalan dalam perbincangan kita nanti. Baiklah saudara para penonton sekalian, kita mulakan perbincangan pada pagi ini dengan memulakan ataupun mengajukan soalan kepada panel kita yang pertama, Dr. Azmi. Apakah agaknya kalau kita lihat di sini, salah laku sering dikaitkan dengan disiplin pelajar yang lemah. Disebut juga kadang-kala sebagai gangsterism. Bolehkah Doktor jelaskan definisi salah laku itu sendiri dari segi konteks bahasa Malaysia? Silakan Doktor. Terima kasih Tuan Pengurusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik kita mulakan dengan apa yang dikatakan salah laku. Lazimnya, salah laku ditakrifkan sebagai satu ataupun beberapa bentuk pelanggaran disiplin peraturan-peraturan yang telah ditetapkan dalam sesuatu sekolah, kalau kita melihatnya dari konteks sekolah. Atau salah laku boleh juga kita katakan sebagai sesuatu yang berlaku bertentangan ke arah ataupun arah yang bertentangan dengan norma-norma yang telah ditetapkan ataupun norma-norma yang telah diguna pakai, yang telah sedia ada dalam sesuatu organisasi ataupun dalam sesuatu masyarakat. Dan salah laku lazimnya kalau kita lihat dari konteks yang menyeluruh, dia membawa satu ataupun beberapa tanda-tanda negatif. Dia merupakan satu yang songsang daripada apa yang diterima, daripada apa yang diguna pakai oleh masyarakat dan organisasi, dan selalunya dia berbentuk songsang dan berbentuk negatif. Balik pada soalan tadi, adakah ianya berkaitan dengan pelajar-pelajar lemah? Literatur menunjukkan dan kajian-kajian yang dijalankan serta pemerhatian yang saya buat, jawapannya bukan begitu. Tidak semestinya salah laku dikaitkan dengan kelemahan dalam pelajaran, walaupun itu yang dikatakan, tetapi sebenarnya itu hanya satu daripada faktor yang menyebabkan berlakunya salah laku. Kerana pelajar-pelajar yang lemah di dalam kelas, mereka tidak dapat mengikut pengajaran guru dan mereka membuat sesuatu yang lain dan kadang-kala akan mengganggu perjalanan kelas, perjalanan sekolah itu seluruhnya dengan melakukan perkara-perkara yang lain daripada yang
dikehendaki yang ditetapkan oleh pihak sekolah ataupun guru dalam kelas. Memang kita akui pelajar yang lemah sebahagian kecilnya, bukan sebahagian besar, terlibat dalam pelakuan salah laku. Tetapi dari kajian-kajian yang kita jalankan, misalnya oleh bahagian perancangan dan penyelidikan Kementerian Pendidikan, kita dapati ada pengaruh-pengaruh lain yang paling jelas ialah pengaruh rakan sebaya. Dan dalam hal ini, rakan-rakan boleh mempengaruhi seseorang pelajar untuk terlibat dalam sesuatu salah laku. Bermula daripada salah laku kecil seperti merokok, ponteng kelas, ponteng sekolah, ataupun ponteng aktiviti co-curriculum. Kemudian dia akan melarat, akan meningkat kepada salah laku yang lain. Selain daripada itu, ada juga kita dapati salah laku itu berpunca dari rumah, dari keluarga itu sendiri. Walaupun pelajar-pelajar itu mempunyai otak yang cerdas, pada awalnya boleh dikatakan sebagai pelajar yang pandai, tetapi kalau misalnya salah didik, maknanya kita gunakan perkataan salah didik ataupun salah asuh, ini juga boleh menyebabkan berlakunya salah laku di kalangan pelajar-pelajar. Selain daripada itu, pengaruh jiran. Pengaruh jiran tidak kurang pentingnya kalau kita bandingkan dengan pengaruh keluarga. Jadi di sini, kalau kita kaitkan faktor tadi, pengaruh rakan, sebaya, pengaruh keluarga, pengaruh jiran, dia bukan sahaja menuju ataupun menepati perkataan pelajar lemah tadi. Mungkin dan dalam banyak hal telah dibuktikan, pelajar-pelajar yang cerdas seperti yang saya katakan tadi juga boleh terlibat dengan salah laku, dengan perbuatan-perbuatan yang berbentuk negatif kerana pengaruh-pengaruh tadi. Dan satu lagi Tuan Pengusi, dan tuan-tuan dan puan-puan, ialah kemahuan sendiri. Ini juga merupakan satu faktor yang penting, maknanya dari dalam diri seseorang untuk melakukan salah laku. Mengapa? Banyak kajian menunjukkan bahawa yang pertama, mereka hendak menonjolkan diri. Mereka hendak mengketengahkan siapa dia, maknanya diri pelajar tadi, dan satu daripada yang mungkin mereka lakukan ialah dengan melakukan perbuatan-perbuatan yang tak dapat diterima, yang menyalahi disiplin dan juga yang kita katakan berbentuk negatif tadi. Dan dengan melakukan perbuatan-perbuatan itu, mereka berharap mereka akan dapat menunjukkan kebolehan. Dan di sini kebolehan itu bukan kebolehan positif, tetapi kebolehan yang berbentuk negatif, yang mereka secara sedar melakukannya. Dan ini saya fikir kalau kita lihat dalam konteks sekolah, kita boleh nampak individu-individu ataupun karakter-karakter yang begini. Mereka tak dapat menonjolkan diri dengan aktiviti-aktiviti, katakan aktiviti co-curriculum dalam sukan persatuan, dan mereka melakukan ini supaya orang memandangnya, dan mereka dapat menarik perhatian lain dengan melakukan pelakuan-pelakuan salah laku. Misalnya, bermula dengan mengusik murid-murid lain dalam kelas, mengusik murid-murid lain semasa rehat, kemudian membuat kacau masa aktiviti co-curriculum. Yang ini saya rasa kalau kita bersekolah dulu, kita akan nampak individu-individu ini, walaupun bilangannya kecil, tetapi kita mesti dapat pasti bahawa mereka ini tidak semestinya pelajar yang lemah. Itu daripada segi definasi kalau kita lihat dan sebagai contoh-contoh. Dan saya amat tertarik dengan apa yang telah Dr. Amir katakan tadi tentang kemahuan para pelajar itu untuk menunjukkan diri dan juga melakukan sesuatu yang lain daripada yang lain. Dan di sini mahu tidak mahu kita tidak dapat lari daripada memperkatakan tentang disiplin.
para pelajar. Kalau kita lihat dari segi istilah disiplin dan kaitannya dengan salah laku di kalangan pelajar, bagaimana kita nak mentafsirkannya? Prof, silakan Profesor Madya. Terima kasih Tuan Musi, saudara ahli panel dan para penonton sekalian. Bagi saya istilah disiplin itu kerap kita dengar ya disebut oleh pelbagai lapisan masyarakat ya, daripada pelajar kepada orang dewasa dan ahli masyarakat ya. Cuma yang saya nampak perkataan itu didefinisikan atau diinterpretasi Tuan Musi dengan cara yang agak tidak berapa tepat ya. Kerap kali ia dilihat atau difahami sebagai satu istilah yang negatif. Padahal perkataan disiplin itu satu perkataan yang sangat murni maknanya. Dia sebenarnya berasal daripada perkataan Inggeris ya. Disiplin tu dah kita guna sekarang dalam bahasa kita, bermakna mengajar dan melatih, mendidik ya, belajar, melatih, mendidik, membimbing, dalam erti kata memberi asuhan yang menyeluruh untuk perkembangan yang menyeluruh juga. Jadi kalau kita lihat apa yang nak diajar, dilatih dan dibimbing serta diasuh ini ialah dari segi disiplin semua aspek yang membantu pelajar untuk membina dirinya dari segi pembangunan diri terutamanya ya, dari segala aspek untuk membolehkan dia berinteraksi dengan ahli, bermula dengan ahli keluarganya, kemudian pergi ke unit seterusnya seperti sekolah, dengan rakan-rakan, dengan guru, dengan ahli masyarakat. Jadi maknanya itu, disiplin ini sebenarnya memang memberi peluang untuk kita mengajar dan mengasuh, membimbing pelajar menjadi individu yang diterima masyarakat dan bukan yang menyalahi atau bertindak melanggar norma-norma yang diharapkan oleh masyarakat. Iya. Dan saya amat tertarik dengan apa yang telah Prof katakan tentang mengajar, melatih dan juga mendidik anak-anak, itu dari segi konsep disiplin. Dan kalau kita lihat Encik Siva ya, secara ilmiahnya kita telah memahami konsep pelaksanaan pengurusan disiplin di sekolah. Kita lihat disiplin ini tadi sebenarnya yang telah didefinisikan oleh Prof sebagai mengajar, melatih dan juga mendidik menjadi seorang insan yang cemerlang di situ. Berdasarkan kepada laporan Encik Siva ya, apakah masalah-masalah laku pelajar-pelajar di sekolah ini benar-benar serius dan bagaimana pula masalah ini jika kita lihat secara global, secara keseluruhannya? Silakan Cik Siva. Sebenarnya kalau kita lihat masalah disiplin ini bukan satu masalah di Malaysia sahaja, tetapi dia merupakan satu masalah antarabangsa. Walhal kita sendiri dapat lihat di Amerika Syarikat di kebanyakan sekolah, kini kita sudah ada metal detector, bermakna kalau murid nak pergi ke sekolah, mereka diperiksa sama ada mereka bawa senjata atau tidak. Tapi oleh kerana kita lihat banyak perubahan sedang berlaku di Malaysia sendiri, masalah ini dimakin serius. Tetapi bukan saja soal sekolah yang main peranan yang penting sekali, tetapi pada pendapat saya sendiri yang penting sekali adalah rumah itu sendiri main peranan yang penting sekali. Jadi kalau kita tengok tahap disiplin di Malaysia kini sudah merosot, sudah menjadi sesuatu isu yang agak serius, maka masyarakat yang harus disalahkan untuk masalah itu. Kita semata-mata tidak boleh menyalahkan murid-murid atau guru ataupun pentadbiran. Dan kerana kita lihat bahawa masyarakat hari ini gagal menetapkan isu disiplin ini ke tahap yang kita perlu. Kerana kita harus ingat, kita ni lain daripada negara lain. Kita ini adalah masyarakat majmuk. Lagi satu, institusi keagamaan kita masih kuat lagi. Ketiga, kita tidak perlu melahirkan murid-murid yang cemerlang dari segi akademik sahaja. Tetapi bila mereka ini menjadi cemerlang, mereka juga harus cemerlang dalam semua pihak, semua bidang. Oleh itu, satu package yang amat penting sekali. Dan kita lihat bahawa tahap disiplin di Malaysia kebelakangan ini nampaknya begitu serius. Tetapi kita harus lihat satunya, negara jiran pun begitu juga. Tetapi ada setengah orang, dia ni tidak berani bercakap tentang isu disiplin. Tetapi di Malaysia ni kita bebas bercakap pasal disiplin, dan kita bebas bangkitkan apa yang sedang berlaku, supaya ibu bapa kita sedar. Dan oleh yang demikian, walaupun kita nampak isu ini disiplin serius di Malaysia,
Tetapi kita boleh mengatasinya dengan kita melakukan beberapa perubahan. Harus juga kita ini menjadi satu isu yang orang yang buat dasar pun kena bawa perubahan lah. Dan juga kita mesti lihat kepada bagaimana kita dapat menyelamatkan murid ini dari isu masalah disiplin ini. Kerana saya percaya bahawa murid itu sentiasa tak mau timbul masalah. Tapi dia terpaksa timbulkan benda itu mungkin kerana salah masyarakat, salah anggapan masyarakat, mungkin dia dalam keadaan yang susah. Kalau kita tengok latar belakang setiap murid itu sebenarnya ada sesuatu masalah yang mungkin menjadi kita kena struktur semula masyarakat kita. Mungkin dia miskin. Mungkin dia nak perlu perhatian. Ketiga, mungkin dia daripada single parent ataupun tak ada ibu bapa. Dan mungkin dia ni kerja sebelah malam dan akhirnya dia kena datang sekolah. Mungkin yang menjadi bosan ini adalah sistem pendidikan sendiri. Mungkin dia kata dia tak boleh ikuti sistem itu. Jadi kita kena lihat sebagai satu package. Ya, terima kasih Encik Siva di atas penjelasan itu tadi. Sekarang saya buka soalan kepada penonton di studio untuk terus sama berinteraksi bersama dengan panel kita. Silakan soalan yang pertama. Saya Puan Rokiah binti Abdullah daripada Sekolah Menengah Kebangsaan Bangsa ingin mengajukan soalan kepada ahli panel. Soalan saya berbunyi, pemilihan penempatan pelajar untuk sesebuah sekolah menyebabkan sekolah berkenaan menghadapi masalah tingkah laku pelajar. Apakah komen ahli panel tentang fenomena ini? Terima kasih Puan Rokiah di atas soalan itu. Ingin saya ajukan kepada Cik Siva dulu ni tentang penempatan ini. Sebenarnya ini menjadi masalah. Kerana kita lihat bahawa hari ini ada setengah sekolah dia ambil pelajar yang terbaik sekali. Dan lepas itu bila keputusan SPM keluar dia kata 100%. Kita memangnya kalau dia itu memang ambil pelajar yang baik mesti 100% lah. Tapi kita tengok dasar kita menempatkan pelajar misalnya dari tahun 6 ke tingkatan 1 ke sekolah yang paling terdekat. Jadi kalau dia ni kawasan pendalaman, kawasan-kawasan di mana ada problem sedikit kerana bentuk masyarakat di kalangan itu macam itu, maka timbul problem. Oleh itu penempatan guru ke kawasan-kawasan itu adalah mesti ikut murid-murid di kawasan itu. Kalau dia itu adalah area yang kira sensitif, maka kita harus antar guru yang lebih mempunyai cabaran untuk menghadapi masalahnya. Kita pernah tengok dalam filem-filem dan sebagainya di mana kalau kita tengok sekolah itu di kawasan luar bandar, misalnya katakan di Selama, lain daripada keadaan di Kuala Lumpur, atau yang di Kuala Lumpur jauh berbeza daripada yang berada di Tumpat. Dan kita kena latih guru yang akan sesuaikan kepada latar belakang sekolah itu. Kegagalan kita adalah kita latih guru serentak yang tak sesuai dengan area-area yang dimaksudkan. Bagaimana pula pandangan Dr. Amin dari segi penyelidikan yang telah dilakukan setakat ini berdasarkan pada penempatan pelajar ini? Baiklah, kalau katakan sesebuah sekolah, biasanya sekolah menengah, dia ada beberapa sekolah rendah yang kita panggil sebagai feeder school untuk sekolah menengah tadi. Pada saya kita perlu lihat dari dua sudut. Yang pertama, sudut kebaikannya yang positif, dan seperti yang dikatakan oleh Cik Siva tadi, dengan cara itu kita mungkin boleh membantu ibu bapa. Tidak perlu ibu bapa membayar tambang yang mahal untuk kalau katakan anaknya pergi ke sekolah yang lebih jauh daripada sekolah yang terdekat tadi. Dan satu lagi, dari segi positifnya, kalau budak-budak itu dekat dengan sekolah, memudahkan mereka pergi ke sekolah selepas waktu persekolahan. Terutama sekali untuk kegiatan-kegiatan co-curriculum, untuk cara belajar bersama dengan rakan-rakan lain di sekolah. Tetapi kalau kita lihat dari sudut yang lain, misalnya yang pergi ke sekolah itu dari satu kawasan yang hanya didiami oleh satu kaum saja. Mereka tak bercampur dari kecil sampai mereka ke sekolah menengah dengan kaum-kaum lain. Dalam penyelidikan kami mendapati pelajar-pelajar ini mudah terlibat dalam salah laku, terutama sekali bila berlaku salah faham dengan kumpulan pelajar-pelajar lain.
mereka kadang-kadang terlibat dalam pergaduhan sebab mereka tak dapat memahami budaya, cara hidup pelajar-pelajar lain yang sejak kecil mereka tak pernah bercampur dengannya. Itu dari sudut yang negatif yang boleh kita lihat. Satu lagi, kadang-kala kalau pelajar tu dari satu kawasan, dia telah ada satu semangat kekitaan. Dia kepunyaan bersama kelompok dia, dan bila sampai ke sekolah, mereka akan mempertahankan kelompoknya tu habis-habisan. Dan dalam keadaan ini juga, kita dapati satu daripada punca yang menyebabkan pergaduhan antara pelajar dalam sesebuah sekolah. Bila kita buka lagi soalan untuk para penonton di studio. Silakan soalan yang kedua. Saya Cikgu Munisami Munian dari Sekolah Menengah Kebangsaan Jalan Samping KL. Nah, ada pendapat yang mengatakan punca utama masalah disiplin sekarang ialah almost automatic promotion ataupun masalah hampir semua pelajar yang naik ke tingkatan 4 selepas PMR. Mereka ini tidak berkebolehan memikul beban akademik tingkatan 4. Apakah komen panel mengenai pendapat ini? Terima kasih Encik Munusami di atas soalan itu tadi. Silakan sekali lagi Doktor, ingin saya ajukan dulu sebelum saya ajukan kepada Prof. Terima kasih Tuan Pengerusi dan terima kasih pada saudara yang mengajukan soalan ini. Kita boleh katakan jawapan tu ya dan tidak. Memang kita akui pada masa dahulu lebih kurang 60% hingga 68 ataupun 70% pelajar-pelajar tingkatan 4 yang naik, tingkatan 3 yang naik ke tingkatan 4. Pada masa ini, hampir 100% naik. Jadi soalnya, adakah automatic promotion, kenaikan secara automatik tadi menyebabkan berlakunya salah laku? Saya fikir, hanya sebahagian kecil pelajar yang lemah, yang tak dapat mengikuti pelajaran ataupun tak dapat mengikuti pengajaran guru yang melakukan perkara-perkara itu seperti yang saya sebutkan di awal tadi, mereka lemah dalam pelajaran, mereka hendakkan dirinya diperhatikan ataupun mendapat perhatian. Satu daripadanya ialah melakukan perkara-perkara yang kita katakan salah laku tadi. Dari segi psikologi, bagaimana Profesor melihat perkara ini? Saya melihat kiranya kita gabungkan pelajar yang ada keupayaan dan yang tidak berkeupayaan dari segi akademik yang dilakukan sekarang di peringkat sekolah, sistem sekolah kita memfokus peningkatan pelajar yang ikut keupayaan akademik pelajar. Jadi dalam kita melaksanakan satu sistem di mana penapisan ke arah keupayaan itu tidak dilaksanakan untuk mengasingkan yang kuat dari segi akademik dan yang lemah dari segi akademik, maka kemungkinan dia boleh mendorong kepada tingkah laku yang tidak diingini. Saya ambil contoh melalui perbualan berfokus saya dengan beberapa guru di Negeri Selangor. Mereka mendapati sekarang ni automatic promotion seperti yang disebut oleh rakan yang bertanya tadi, pelajar-pelajar yang tak tahu membaca, tak tahu menulis, berada di tingkatan 4 contohnya, dan bersama pelajar-pelajar yang boleh dan lebih maju dari segi akademik. Jadi bila mereka lemah dan tidak dapat memanfaatkan masa seperti yang pelajar-pelajar yang kuat itu, mereka cepat bosan. Bila bosan, maka mudah mereka terpengaruh oleh perkara-perkara yang mendorong ke arah salah laku. Jadi saya nampak kita perlu ada penapisan pada pandangan saya lah, supaya kita asingkan pelajar ikut kemampuan mereka, ikut potensi yang ada pada diri mereka lah. Jadi mungkin dalam kita menilai pelajar, kita perlu mengambil penilaian dari segi keupayaan pelbagai, multiple capability dia lah. Jadi mungkin ada pelajar yang baik dari segi akademik, tapi ada yang
mungkin bagus dari segi kemahiran ya. Jadi bila kita dapat asingkan pelajar mengikut kemampuan mereka, mengikut minat mereka, saya rasa sedikitlah dapat kita bantu menangani masalah salah laku yang kita hadapi hari ini. Dan soalan seterusnya jika ada, silakan. Saya Rahmat bin Muhammad Khatib daripada Methodist Boys School Sentul ingin bertanyakan soalan kepada ahli panel. Guru-guru disiplin biasa menghadapi masalah apabila cuba menangani masalah salah laku di luar kawasan atau waktu sekolah. Jadi kadang-kadang melibatkan orang luar. Jadi bagaimanakah cara pendekatan yang sesuai dan apakah risiko perundangan yang boleh diguna pakai dalam hal ini? Terima kasih. Terima kasih Cik Rahmat di atas soalan itu. Memang benar, ini sering kali berlaku di negara kita. Bagaimana Cik Siva? Isu disiplin adalah isu negara. Dan kita ni mestilah minta bantuan guru-guru. Kalau dia guru itu, dia punya tugas dan tanggungjawab tidak habis dekat pagar sekolah saja. Macam itu juga guru besar lah. Kerana kita ni guru. Kalau guru ni jawatan yang mulia, kita kena disiplin mereka di mana-mana tempat. Walau apa juga kata undang-undang. Itu menjadi tanggungjawab kita. Memang kita setuju bahawa hari ini kita dapat lihat bahawa kita bertindak di luar pagar, ada pihak-pihak lain. Tapi ini kerana pihak yang mengawal, misalnya kalau kita ada penjajah di luar, pihak yang kawalnya patut ambil tindakan. Dan kita sebagai guru, kita kena ambil risiko. Risiko ini adalah menjadi tanggungjawab kita. Oleh itulah masyarakat menghormat kita. Saya yakinlah bahawa kita harus memulihkan semangat yang baru kepada kaum guru. Supaya kita dapat mobilize mereka untuk kita mengatasi masalah ini. Dan tak kira mana kita berada. Kalau dia merokok misalnya di supermarket, kita boleh tegur dia. Memang kita tahu, ini ada budak-budak Samsing yang cabak cikgu. Tapi kita kena ambil disiplin. Tak kira apa dia. Kalau dia ni, kita pada sistem persekolahan kita, bila kita menghasilkannya, guru dan guru besar harus bangga dapat menghasilkan seorang murid yang bermoral tinggi, yang mempunyai tahap disiplin yang tinggi. Itu menjadi tugas dan tanggungjawab seorang guru. Memang sebagai seorang anggota polis pun dia menghadapi cabaran. Guru pun memang akan menghadapi cabaran. Mungkin ada pihak yang mengatakan itu bukan tugas dan tanggungjawab cikgu. Tapi adakah kita hanya bila kita buat di sekolah peringkat undang-undang, itu adakah di kawasan sekolah, dan undang-undang yang kita adakan di peringkat sekolah, adakah kita tidak mau amalkan di luar? Itu menjadi satu tanda tanyalah. Bagi saya, kita perlu bantuan guru-guru. Itu yang amat penting sekali. Baiklah saudara para penonton sekalian, nampaknya kita telah sampai ke penghujung rancangan bagi bahagian pertama forum khas pendidikan moral pada pagi ini, iaitu menangani masalah salah laku di sekolah. Dan ingin saya ucapkan terima kasih kepada panel kita yang pertama, Dr. Amir bin Salih. Terima kasih juga kepada Profesor Madya Dr. Rozumah binti Baharudin, dan terima kasih kepada Encik Siva Subramaniam di atas kesediaan bersama kita pada pagi ini. Baiklah saudara, insyaAllah kita jumpa lagi pada minggu depan di hari dan waktu yang sama. Saya bagi pihak penerbit Encik Kamsani bin Osman mengucapkan salam hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.